Okey, selamat sejahtera pelajar-pelajar. Okey, cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan baik. Okey, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Okey, kita sedang membincang bab 4 tingkatan 4 iaitu bab pengeluaran. Okey, untuk pelajaran hari ini kita ada 5 objektif pembelajaran yang perlu dicapai. Okey, yang pertama ialah menerangkan konsep produktiviti. Okey, yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Okay, yang ketiga adalah menerangkan konsep externality. Dan yang keempat menjelaskan maksud kos sosial dan juga kos faedah sosial. Dan yang terakhir adalah menilai faedah sosial dan kos sosial berdasarkan contoh yang sesuai. Jadi, cikgu harap pelajar dapat memberikan tumpuan sepenuhnya sepanjang pelajaran kita. Okey, jadi kita akan mulakan pelajaran kita dengan konsep produktiviti. Sebelum kita pergi kepada konsep produktiviti, okey, pelajar perlu faham beberapa konsep asas. Okey, pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dapat dicapai melalui dua cara. Okey, iaitu cara pertama adalah meningkatkan kuantiti input yang terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey, cara kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara adalah iaitu dengan meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Jadi kat sini cikgu boleh ringkaskan, okey, pertumbuhan ekonomi sesebuah negara boleh dicapai melalui dua cara. Cara pertama kita meningkatkan kuantiti. Kuantiti faktor pengeluaran. Cara kedua adalah kita meningkatkan kecekapan dalam penggunaan faktor pengeluaran. Jadi pelajar perlu ingat, cara pertama adalah meningkatkan kuantiti dan cara kedua adalah meningkatkan kecekapan dalam penggunaan faktor pengeluaran. Okey, jadi bila kita tengok kepada cara kedua iaitu meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input, okey, ianya merujuk kepada konsep productivity. Okey, jadi di sini kita akan mula membincangkan konsep productivity dengan lebih detail. Okey, apakah itu productivity? Okey, productivity ataupun daya pengeluaran. Okey, productivity ataupun daya pengeluaran ialah keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output. Okey, penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan. Okey, kat sini keywordnya very simple. Okey, productivity ataupun daya pengeluaran, keupayaan pengeluaran. Okey, iaitu keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output. Okey, dengan menggunakan sejumlah input yang diberikan. Jadi itu adalah maksud. Okey, maksud konsep productivity. Okey. So, kat sini bila kita pergi lebih mendalam, okey, productivity bermaksud mengukur kecekapan dan juga keberkesanan dalam penggunaan input seperti tenaga buruh, teknologi, peralatan, sistem dan pengurusan. Okey, sebenarnya produktiviti juga menjelaskan hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Okey, menjelaskan hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Jadi konsep produktiviti ini juga boleh diukur dengan menggunakan rumus. Okey, produktiviti sama dengan output bahagi dengan input. Okey, output adalah keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan. Input adalah buruh, tanah, modal dan juga usahawan. Okey, produktiviti yang lebih tinggi dapat menunjukkan kecekapan dan keberkesanan penggunaan input dan mengurangkan kos pengeluaran. Okey, jadi itu adalah serba sedikit tentang produktiviti. Okey, produktiviti juga dapat diukur dalam pelbagai bentuk. Okey, contoh-contohnya adalah seperti, kita dapat mengukur produktiviti dengan kos seunit output. Okey, kos untuk menghasilkan seunit output. Jika kos untuk menghasilkan seunit outputnya semakin rendah, bermaksud kita mempunyai produktiviti yang cekap. Okey, yang kedua adalah masa bagi menghasilkan seunit output.
Sekiranya kita dapat menghasilkan seunit output dalam jangka masa yang sangat pendek, okey, maksudnya kita mempunyai kecekapan produktiviti ataupun jumlah guna tenaga bagi seunit output. Jika kita berjaya menghasilkan output dengan penggunaan jumlah tenaga yang seminimum mungkin, ini bermaksud kita telah mencapai kecekapan produktiviti. Okey, jadi itu adalah perkara-perkara yang pelajar perlu faham berkaitan dengan produktiviti. Okey, di sini kita akan bincangkan, okey, kenapakah produktiviti ini penting? Okey, jadi kita boleh tengok kepentingan produktiviti ini dalam satu carta alin. Okey, peningkatan produktiviti bermaksud membawa kepada peningkatan output. Okey, apabila berlaku peningkatan output, okey, of course peningkatan output ni akan memberikan peningkatan keuntungan ataupun daya saing kepada firma. Apabila keuntungan firma meningkat, of course firma akan meningkatkan upah kepada pekerja firma tersebut. Peningkatan upah dan peningkatan keuntungan firma ni akan membawa kepada peningkatan pendapatan negara melalui hasil kutipan cukai, cukai keuntungan syarikat, cukai pendapatan individu dan sebagainya. Okey, apabila peningkatan pendapatan negara berlaku, of course ini akan meningkatkan taraf hidup rakyat secara langsung. Okey, apa kaitan antara peningkatan produktiviti dengan taraf hidup rakyat? Okey, apabila produktiviti meningkat, keuntungan firma meningkat, okey, pendapatan negara meningkat, kerajaan akan menggunakan hasil pendapatan yang diterima untuk menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat. Contohnya jalan raya, kemudahan kesihatan, kemudahan perkhidmatan pendidikan dan sebagainya. Jadi ini adalah secara ringkas, okey, mengapakah produktiviti penting? Okey. Topik pelajaran kedua adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti, iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey, di sini kita akan fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti. Jadi faktor-faktor ini sebenarnya ada 8. Okey, bermula dengan tenaga manusia, sistem dan prosedur, struktur organisasi, gaya kepimpinan, persekitaran kerja, bahan-bahan, teknologi dan akhir sekali kelengkapan modal. Okey, lepas ni kita akan pergi bincangkan satu persatu secara lebih terperinci. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi produktiviti adalah tenaga manusia. Okey, kemahiran dan tahap motivasi tenaga manusia akan mempengaruhi produktiviti. Okey, setiap tenaga kerja harus ditempatkan ke posisi kerja mengikut kebolehan dan kemahiran masing-masing. Okey, sebenarnya kalau kita nak meningkatkan produktiviti, salah satu faktor yang paling penting adalah tenaga manusia. Kita perlu menempatkan tenaga manusia, kita perlu menempatkan buruh, okey, di tempat yang sesuai mengikut kemahiran yang dimiliki oleh buruh tersebut untuk meningkatkan produktiviti. Okey, tahap kemahiran individu seseorang buruh tu boleh ditingkatkan melalui latihan dan juga program pembangunan diri. Okey, pekerja juga boleh dimotivasikan melalui ganjaran secara wang ataupun bukan wang lah. Contohnya anugerah kecemerlangan. Okey, kalau bukan kewangan tu package pelancongan. Okey, ataupun membuat dinner dan sebagainya. Okey, faktor kedua adalah sistem dan prosedur. Okey, cara pengoperasian sesuatu organisasi, sistem dan prosedur kerja harus ringkas dan selaras dengan matlamat organisasi lah. Okey, kalau awak pernah bekerja di fast food center seperti KFC, Domino's, Pizza Hut, okey, kalau awak pernah bekerja di bahagian kitchen, okey, mereka sudah ada tata cara kerja ataupun prosedur kerja yang ringkas sudah dipaparkan di bahagian kitchen, di bahagian memasak itu. Okey, atau tata cara ataupun prosedur kerja ni perlulah ringkas dan mudah difahami supaya pekerja boleh mengikut prosedur yang telah ditetapkan dengan sepenuhnya supaya dapat mencapai matlamat organisasi. Sistem dan prosedur yang efektif juga dapat mengesan kelemahan dalam organisasi.
sekiranya sesuatu firma itu mempunyai sistem dan juga prosedur, tata cara kerja yang sistematik, ringkas, lengkap. Okey, jadi kalau semua buruhnya dapat mengikuti sepenuhnya tata cara atau prosedur kerja yang telah ditetapkan, okey, ini akan memudahkan firma tersebut mengenal pasti kelemahannya dengan cepat dan dapat mengatasi kelemahan tersebut dengan cara yang lebih profesional. Okey, faktor ketiga adalah struktur organisasi. Pengkhususan ataupun specialization dalam unit masing-masing dapat meningkatkan produktiviti. Okey, setiap unit perlu dikhususkan untuk sesuatu unit produk saja, sesuatu kerja sahaja. Okey, kalau pelajar-pelajar pernah menonton video kilang Ferrari. Okey, kilang Ferrari di Itali, pelajar boleh Google dalam internet, sangat viral video ni. Okey, kilang membuat kereta Ferrari di Itali ni, dia adalah antara kilang yang mempunyai struktur organisasi yang paling sistematik. Okey, kenapa cikgu kata macam tu? Okey, kilang tersebut daripada penghasilan bodi kereta sehinggalah kereta yang lengkap di test drive. Okey, setiap bahagian itu pekerjanya sudah mahir, sudah specialize, sudah mengusus dalam membuat kerja tu. Contohnya pemasangan tayar. Okey, walaupun benda ni nampak remeh, tapi pekerja di bahagian pemasangan tayar, mereka sudah dilatih dan mereka sudah jadi spesialis dalam pemasangan tayar kereta Ferrari. Jadi apabila kerja itu diberikan kepada mereka yang sudah terlatih dan sudah dikhususkan untuk pemasangan tayar, jadi kadar untuk berlaku kesilapan adalah sangat tipis. Kerana apabila mereka dikhususkan untuk sesuatu kerja, mereka akan fokus pada kerja itu sahaja. Mereka tak perlu fikir tentang perkara-perkara lain. Jadi mereka akan melakukan kesilapan pada kadar yang paling minimum. Okey, organisasi juga harus memilih struktur yang paling sesuai dengan organisasinya lah. Okey, setiap organisasi dia ada struktur dia, okey, hierarki dia. Okey, ada catat alih dia macam di kelas kita lah, daripada pengetua sampailah kepada AJK kelas. Okey, mana-mana organisasi yang memiliki struktur organisasi yang sangat detail, flow dia sangat cantik, jadi sekiranya berlaku apa-apa isu dalam firma organisasi itu dapat diselesaikan dengan mudah sebab senang untuk mengenal pasti di bahagian manakah berlaku kelemahan. Okey, yang seterusnya adalah gaya kepimpinan. Okey, gaya kepimpinan ini, okey, pemimpin, okey, iaitu bos ataupun penyelia kepada organisasi tersebut, okey, haruslah memiliki kemahiran membuat keputusan yang tepat dan sudi mengambil risiko dalam menjalankan kerjayanya lah. Okey, gaya kepimpinan ni lebih kepada usahawan lah. Okey, usahawan seperti kita sedia maklum, okey, seseorang yang sanggup mengambil risiko. Okey, sekiranya pemimpin firma atau organisasi tersebut, mereka ni mampu membuat keputusan tepat dan mereka juga sudi mengambil risiko, jadi kat situ akan berlaku peningkatan produktiviti. Pemimpin yang berwibawa juga dapat memimpin dan memotivasikan ahli-ahli organisasinya. Okey, kat situ dia ada satu satu pepatah bahasa Inggeris. Okey, kita sepatutnya perlu menjadi seorang leader. Apa beza antara leader dengan bos? Bos ini mengarahkan pekerjanya membuat kerja. Dia tak turut bersama. Leader ini dia akan mengarahkan pekerja pada masa yang sama. Dia akan turut membuat kerja itu bersama-sama. Jadi untuk meningkatkan produktiviti, pemimpin organisasi mestilah sentiasa memimpin dan memotivasikan pekerja-pekerja di bawahnya untuk menjayakan objektif organisasi. Dan faktor yang kelima adalah persekitaran kerja. Susun atau tempat kerja dapat susun atau tempat kerja dapat memastikan organisasi berjalan dengan lancar dan persekitaran kerja kondusif dan selesa akan sentiasa memotivasikan pekerja. Ada kemudahan aircon, ada tempat duduk yang selesa, ada tempat makan yang selesa, ada tempat rehat. Yang ini semua akan sentiasa memotivasikan pekerja. Kemudahan yang disediakan di tempat kerja juga dapat membantu pekerja menjalankan tugas. Perlu ada peralatan yang mencukupi, perlu ada semua benda-benda basic yang mencukupi untuk membuat kerja mereka. Dan faktor yang keenam adalah bahan-bahan.
Okey, bahan-bahan ni merujuk kepada raw material bahan mentah lah. Okey, untuk meningkatkan produktiviti, okey, firma perlu memastikan bahan yang berkualiti digunakan untuk mengelakkan pembaziran ataupun kerosakan. Okey, barang yang berkualiti ni, bahan mentah yang berkualiti of course mahal. Tetapi, okey, bahan mentah yang berkualiti ni dapat mengurangkan masalah pembaziran dan kerosakan. Okey, pengurusan inventory. What is inventory? Pengurusan stok. Pengurusan stok yang sistematik dapat mengelakkan penyimpanan stok yang berlebihan. Okey, semua firma-firma besar, okey, dia akan ada satu unit khas iaitu pengurusan stok. Kenapa pengurusan stok penting? Pengurusan stok ni untuk pengurusan stok bahan mentah dan juga pengurusan stok output iaitu barang dan perkhidmatan yang dihasilkan supaya tidak wujud situasi kekurangan bahan mentah ataupun lebihan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okey, faktor yang keenam adalah teknologi. Okey, penggunaan peralatan atau mesin moden dan pelaksanaan sistem otomasi komputer dapat menjimatkan masa dan tenaga buruh, dan sekarang ni dalam semua industri otomasi, ataupun penggunaan teknologi adalah menjadi satu kewajipan. Jadi penggunaan teknologi, penggunaan otomasi ini dapat meningkatkan produktiviti sebab penggunaan teknologi dapat menjimatkan kos dan juga dapat menjimatkan masa pengeluaran sesuatu barang dan perkhidmatan. Aktiviti penyelidikan dan pembangunan, research and development, R&D juga sangat penting untuk membawa inovasi dan pemurnian dalam proses pengeluaran. Setiap firma mereka sekarang bersaing dengan melakukan inovasi dalam pengeluaran mereka. Untuk melakukan inovasi, R&D adalah satu kewajipan. Okey, apakah itu contoh inovasi yang berlaku dalam kehidupan harian kita? Penggunaan telefon bimbit. Telefon bimbit, kalau awak tanya zaman mak ayah awak dulu, telefon bimbit digunakan untuk dua fungsi saja. Satu menelefon, satu menghantar SMS. Tetapi sekarang telefon bimbit yang ada pada tangan kita ni, boleh digunakan untuk segala aktiviti dan untuk memudahkan kerja harian kita. Itu adalah inovasi. Walaupun handphone yang ada pada tangan kita, kita rasa sangat canggih. Sebenarnya semua pengeluar handphone mereka bersaing antara satu sama lain untuk melakukan research and development supaya mereka sentiasa upgrade device handphone yang mereka keluarkan supaya mereka dapat meningkatkan produktiviti. Dan yang terakhir adalah kelengkapan modal. Kelengkapan modal ni adalah bagi memastikan kelengkapan modal berfungsi dan diselenggara dan pemeriksaan harus dijalankan dari semasa ke semasa. Modal ni jentera dan mesin lah. Kita perlu pastikan mesin dan jentera kita sentiasa diselenggara. Sentiasa berada pada kapasiti penggunaan yang sangat maksimum dan dia tidak mudah rosak supaya aktiviti produktiviti kita tidak terganggu. Penggunaan kelengkapan modal harus dirancang supaya semuanya dapat digunakan dengan optimal. Kita perlu memastikan mesin dan jentera yang ada pada firma kita digunakan pada kapasiti maksimum supaya kita dapat menjimatkan kos pengeluaran dan dapat memaksimumkan keuntungan kita. Baik pelajar, kita akan sambungkan perbincangan kita dengan objektif pembelajaran yang ketiga iaitu menerangkan konsep externality. Apakah itu konsep externality? Konsep externality ataupun kesan luaran adalah menggambarkan ketidakcekapan pasaran ataupun kegagalan sistem harga. Kita ambil sebenarnya externality ni terdiri daripada kos ataupun faedah yang tidak diambil kira dalam pengeluaran. Externality juga dikenali sebagai kesan yang berlaku kepada pihak ketiga selain pengguna dan pengeluar. Kita ambil satu contoh. Katakan ada satu kilang memproses minyak masak terpakai berhampiran dengan kawasan perumahan kita. Jadi apabila kita bincang tentang externality, externality ni ada kos. Kos adalah kesan negatif dan juga ada faedah. Faedah adalah kesan positif. Apabila kita ambil contoh kilang memproses minyak masak terpakai tadi, kesan positifnya adalah penduduk di sekitar mereka dapat peluang pekerjaan. Itu adalah faedah sosial. Yang tidak diambil kira dalam
sistem harga. Manakala kos sosial ataupun kesan negatifnya adalah akibat daripada pembuangan bahan, bahan daripada kilang memproses minyak terpakai tadi, penduduk-penduduk sekitar yang tak terlibat dengan kilang tersebut, mereka mendapat penyakit. Wujud ketidakselesaan. Ini adalah kesemua ini tidak dimasukkan dalam harga pasaran. Jadi ini adalah gambaran luas tentang konsep externality. Externality ialah kos atau faidah yang tidak diambil kira dalam pengeluaran dan penggunaan sesuatu barang atau perkhidmatan. Kos adalah kos sosial, maksudnya kata kesan negatif. Faidah sosial adalah kesan positif. Kesan yang berlaku kepada pihak ketiga iaitu bukan pihak pengeluar, bukan pihak pengguna, tetapi kepada pihak ketiga ataupun penduduk sekitar. Yang senang dikatakan selain daripada pengeluar dan pengguna. Tidak dimasukkan dalam harga pasaran. Itu adalah maksud dan juga sedikit konsep tentang externality. Kita tengok gambar ni. Berdasarkan dua gambar di bawah, cuba anda jalankan externality yang wujud. Lapangan terbang yang dibina berhampiran dengan perumahan penduduk. Bila kita kata externality, dia ada kesan positif, cost sosial, faedah sosial dan juga ada kesan negatif, cost sosial. Kalau perumahan ini berhampiran dengan lapangan terbang, kalau kita bincangkan cost sosial ataupun externality negatif, satu, bunyi bising yang boleh mengganggu ketenteraman penduduk. Kesesakan jalan raya yang wujud akibat ramai yang akan menggunakan laluan ke lapangan terbang. Dan sebagainya. Kalau kita bincang faedah sosial, ataupun externality positif ataupun kesan positif, apabila beli rumah berdekatan dengan lapangan terbang memudahkan pergerakan kita. Harga rumah akan meningkat. Kita juga boleh buat homestay ataupun boleh sewakan bilik kepada orang-orang yang ingin menggunakan perkhidmatan di lapangan terbang. Jadi kesan negatif dengan kesan positif ini tidak diambil kira dalam harga pasaran. Contoh kedua, awak boleh bincang sendiri, pembinaan MRT. Pelajar boleh bincang bersama rakan awak, apakah externality? Bila kita kata externality, pelajar harus ingat, externality ini ada cost sosial dan juga faedah sosial. Nanti dalam kelas pelajar boleh bincang apakah externality yang wujud akibat pembinaan MRT di Kuala Lumpur. Kita akan pergi kepada cost sosial dan faedah sosial lah. Cost sosial merupakan externality negatif. Kesan negatif lah. Manakala faedah sosial merupakan externality positif, kesan positif. Kos sosial ialah kos kepada pihak ketiga tidak termasuk dalam harga pasaran iaitu kos ataupun kesan yang terpaksa ditanggung oleh pihak ketiga akibat daripada sesuatu aktiviti pengeluaran. Contohnya, aktiviti pengeluaran minyak petroleum dan pembuangan sisa toksik kilang yang berleluasa. Aktiviti ini menyebabkan pencemaran alam sekitar yang merugikan nelayan dan juga negara. Bila kita kata pihak ketiga, nelayan ini dia tak terlibat pun dengan pengeluaran minyak petroleum. Jadi kesan yang diterima oleh nelayan ataupun penduduk di sekitar sungai tersebut akibat pengeluaran minyak petroleum dan pembuangan sisa toksik ini dikenali sebagai kos sosial. Contoh kedua, penggunaan barang dan perkhidmatan seperti rokok, minuman keras, perjudian dan juga kenderaan bermotor. Contohnya, orang yang menjual rokok dan orang yang menggunakan rokok, penghisap rokok ni, mereka tak ada apa-apa kesan. Tetapi kesan kepada orang yang bukan sebagai penjual dan bukan juga sebagai perokok ni, kesan yang diterima oleh pihak ketiga ni dikenali sebagai kos sosial. Masyarakat sekeliling mengalami masalah kesihatan dan menanggung kos perubatan tambahan yang membebankan. Manakala faedah sosial adalah faedah kepada pihak ketiga selain pengguna dan pengeluar. Contohnya pelaksanaan program latihan kemahiran oleh sesebuah syarikat.
Okey, latihan yang diberikan akan mendatangkan kebaikan kepada syarikat A sekiranya pekerja berpindah ke syarikat tersebut. Katakan Ali ni, dia menyertai program peningkatan kemahiran. Okey, yang dianjurkan oleh sebuah syarikat yang dikenali sebagai syarikat XYZ. Okey, apabila Ali sudah mahir dengan kemahiran dengan latihan dia dapat tu, apabila Ali berpindah kepada firma baru, katakan firma ABC. Okey, akibat daripada latihan yang diberikan kepada Ali di firma XYZ tadi, apabila Ali berpindah ke firma ABC dapat menggunakan kemahiran dan kepakaran yang ada pada Ali. Jadi, firma ABC ni sebenarnya tak latih pun Ali. Ali ni dilatih oleh firma XYZ. Okey, apabila Ali sudah berpindah ke firma ABC ni secara tak langsung dapat kebaikan. Okey, dapat faedah daripada kemahiran yang diberikan oleh syarikat XYZ kepada Ali tadilah. Okey, contoh 2. Penggunaan barang dan perkhidmatan seperti pendidikan, perubatan, kesihatan dan alat-alat pengesan asap dan bahan api. Penggunaan alat pemadam kebakaran memberi faedah kepada masyarakat sekeliling tanpa sebarang bayaran. Jabatan bomba sediakan. Okey, semua peralatan ini. Tapi apa benefit, apa faedah sosial kepada masyarakat? Mereka dapat menggunakan perkhidmatan ini tanpa sebarang bayaran jika mereka mengalami sebarang kecemasan. Jadi itu adalah perbezaan antara kos sosial. Kos sosial adalah kesan negatif kepada pihak ketiga akibat sesuatu aktiviti. Faedah sosial adalah kesan positif yang diterima oleh pihak ketiga akibat daripada sesuatu aktiviti. Okey, kita akan pergi kepada contoh kos sosial iaitu externality negatif. Okey, secara rumusnya kos sosial dapat dijelaskan seperti berikut. Kos sosial ni kos peribadi tambah kos luaran. Okey, jika tiada kos luaran lain, kos peribadi ni akan sama dengan kos sosial. Okey, katakan tak wujud kos luaran, maksudnya kos sosial sama dengan kos peribadi. Okey, senang kata kos sosial ni melibatkan dua komponen lah, kos peribadi dan juga kos luaran. Okey, apakah tu kos peribadi? Kos nyata sesebuah kerajaan, firma atau individu. Okey, contohnya kos pembelian kereta, okey, insurans kereta, cukai jalan dan minyak petrol ditanggung oleh pemilik kereta. Ini kos yang kita boleh kira, yang kita sedar wujud kos ni. Kalau kita membeli kereta, kita tahu kita terpaksa menanggung kos minyak kereta, servis kereta, road tax, insurans dan sebagainya. Okey, kos luaran pula kesan sampingan yang negatif yang ditanggung oleh pihak ketiga tanpa sebarang pampasan. Contohnya seorang pemandu kereta tidak perlu menanggung kos kesesakan lalu lintas dan pencemaran. Okey, katakan kos peribadi ni saya membeli kereta, saya menggunakan kereta, jadi saya secara langsung perlu menanggung apa? Perlu menanggung kos bahan api, kos insurans kereta, kos servis kereta, tayar kereta dan sebagainya. Okey, apabila saya memandu kereta tu di lebuh raya, okey, pihak ketiga, okey, katakan saya menyebabkan kesesakan jalan raya. Okey, jadi kesesakan jalan raya ni akan memberi kesan kepada orang lain. Jadi kesan kepada orang lain, pihak ketiga tu dikenali sebagai kos luaran. Okey, jadi cikgu harap pelajar fahamlah perbezaan antara kos peribadi dengan kos luaran. Okey, contoh lain kos luaran. Okey, pencemaran alam sekitar akibat bahan buangan berbahaya oleh kilang. Okey, pemilik kilang dan pekerja kilang, okey, itu adalah pengeluar dan pengguna. Okey, apabila kilang itu menyebabkan pencemaran, penduduk sekitar yang tak ada kaitan dengan kilang tu dapat sakit, right? Dapat menanggung kos perubatan, right? Itu dikenali sebagai kos luaran. Pencemaran bunyi dari kelab malam. Okey, katakan berdekatan dengan perumahan kita ada satu kelab malam dan kita bukan orang yang suka pergi ke kelab malam tersebut. Tapi apabila kelab malam tu beroperasi, kita yang duduk berhampiran, kita rasa sakit telinga, kita rasa kurang selesa, betul? Okey, itu adalah kos luaran. Pembebasan asap rokok. Katakan cikgu tak mengisap rokok. Tapi katakan orang sekeliling cikgu mengisap rokok. Okey, walaupun cikgu ni bukan seorang perokok, tapi saya ada peluang untuk mendapat penyakit akibat asap rokok yang dilepaskan oleh mereka, right? Jadi itu adalah kos luaran.
Jadi, kos luaran ni adalah merupakan suatu kegagalan pasaran kerana kos peribadi tidak menggambarkan kos sebenar yang ditanggung oleh sesebuah masyarakat. Okey, yang kita tahu kalau beli kereta kena isi minyak, kena tukar tayar, kena servis dan sebagainya. Okey, dalam ekonomi kita tak pernah pun berfikir, okey, penggunaan kereta oleh saya sebenarnya boleh menyebabkan apa? Kesesakan yang memberi kesan kepada orang lain. Okey, yang itu kita tak mengambil kira dalam harga pasaran. Kos sebenar yang ditanggung oleh sesebuah masyarakat dikenali sebagai kos sosial. Kos sosial ni kos yang ditanggung oleh sesebuah masyarakat akibat aktiviti ataupun perbuatan orang lain. Dan yang terakhir adalah faedah sosial ataupun externality positif. Secara rumusnya faedah sosial ni, faedah sosial sama dengan faedah peribadi tambah faedah luaran lah. Faedah peribadi ni adalah kebaikan yang saya terima apabila saya buat sesuatu perkara. Kesan langsung kepada orang yang terlibat dengan aktiviti tersebut. Faedah luaran ini, akibat daripada perbuatan saya, kalau ada pihak ketiga yang mendapat kebaikan, itu dikenali sebagai faedah luaran. Contohnya, seorang individu memilih menunggang basikal pergi kerja. Faedah saya menunggang basikal pergi kerja. Apa faedah peribadi? Faedah yang langsung saya terima. Kos pengangkutan saya menjadi rendah sebab saya tak perlu isi minyak. Saya dapat faedah kesihatan sebab saya menunggang basikal berpeluh. Dan saya juga dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas sebab saya tak perlu tunggu di traffic light. Saya tak perlu tunggu beratur panjang di traffic light sebab saya membawa basikal. Itu adalah faedah yang saya terima apabila saya menunggang basikal ke tempat kerja. Itu adalah dikenali sebagai faedah peribadi. Manakala faedah sosial akibat saya menunggang basikal ke tempat kerja, kalau ada perbuatan saya ni sekiranya memberi kesan kepada pihak ketiga, ianya dikenali sebagai faedah luaran. Contohnya, oleh kerana saya menunggang basikal ke tempat kerja, saya dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Saya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Saya dapat mengurangkan kos perubatan kesihatan sebab orang lain tu mereka bila pencemaran kurang, orang lain tu mereka kurang dapat penyakit. Semua kebaikan diterima oleh pihak ketiga, orang lain akibat perbuatan saya yang menunggang basikal ke tempat kerja dikenali sebagai faedah luaran. Jika sesuatu barangan mempunyai faedah luaran yang sangat menonjol, jumlah faedah sosial akan menjadi lebih besar daripada faedah peribadi. Jadi itu adalah serba sedikit tentang kos sosial dan juga faedah sosial. Jadi cikgu harap pelajar semua faham perbezaan antara kos sosial dan juga faedah sosial sebab soalan externality ini adalah antara soalan yang sangat-sangat popular dalam SPM. Jadi setakat itu saja daripada cikgu. Jadi kita telah berjaya habiskan keempat-empat bab bagi ekonomi tingkatan 4. Jadi selepas ini kita akan fokus kepada ulang kaji secara topikal. Jadi sekian saja daripada cikgu. Terima kasih pelajar.